diketuki. Yang lain-lain itu adalah negara-negara yang penduduknya tidak ramai. Antara negara yang paling kecil kalau saya tengok di sini adalah Bahrain, ya. Penduduknya lebih kurang 1,6 juta saja, adalah merupakan satu kawasan antara wilayah yang paling kecil. Ya, ini dia kawasan Timur Tengah yang akan kita bincangkan pada petang ini. Kawasan ini menjadi rebutan ya, kerana beberapa kepentingan yang ada. Yang pertamanya ialah kerana kedudukannya yang strategik. Ianya adalah merupakan pusat agama, iaitu pada asalnya semua nabi-nabi dan rasul-rasul dihantar ke kawasan ini, dan kemudian selepas berlakunya beberapa proses sehingga akhirnya agama yang dibawa oleh Nabi Musa yang disebut sebagai agama Islam itu bertukar menjadi agama Yahudi, dan pengikut Nabi Isa alaihissalam yang asalnya adalah penganut agama Islam kemudian bertukar menjadi agama Kristian, dan yang terakhir ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ketiga ialah kerana yang keempat ialah kerana masyarakat yang ada di tengah-tengah ini, bahagian daripada kita kurang jelas, ianya bukan masyarakat homogenis, ya. Itu satu kelompok, tetapi istilah sosiologi sebagai masyarakat heterogenes, iaitu adanya masyarakat Arab yang besar, adanya Turki, adanya Parsi, dan ada juga kelompok-kelompok lain yang banyak, lebih daripada 11 minoriti yang wujud di dalam masyarakat yang tinggal di Timur Tengah, selain daripada sub clan ataupun kabilah-kabilah yang banyak yang sedia wujud semasa orang-orang Arab tinggal di sini. Dan faktor yang seterusnya juga ialah kerana Israel, kerana kewujudan Israel yang ditubuhkan oleh pihak British pada tahun 1948, dan hegemoni dan kekuasaannya itu diteruskan oleh pihak Amerika Syarikat. Jadi sekarang secara ringkasnya saya akan sebutkan, sebelum kita bincang kepada isu-isu utama, kita nak kena faham dulu siapakah sebenarnya pemain utama yang jika sekiranya keempat-empat buah negara ini memainkan peranan, maka akan terus-menerus berlakunya pemisahan, akan berlakunya pergaduhan, dan kedamaian tidak akan dapat dikecapi oleh masyarakat yang tinggal di Timur Tengah. Jadi yang pertamanya ialah Iran. Ini dia Iran sebenarnya tidak dikenal sebelum daripada berlakunya revolusi Iran pada tahun 1979, kerana selepas daripada revolusi Iran tahun 1979, Iran dikenal dan digembar-gemburkan sebagai sebuah negara yang mengamalkan ajaran Syiah, yang cuba untuk mensyiahkan penduduk yang tinggal di Timur Tengah. Jadi apakah pandangan itu betul ataupun sebaliknya, kita akan tengok selepas daripada ini. Suatu perkara yang saya nak highlightkan juga dalam pertemuan ini ialah sebenarnya ramai kalangan rakyat Iran yang tidak puas hati terhadap pemerintah yang ada pada masa ini, ya, kerana sebab-sebab yang tertentu. Ini dia struktur pentadbiran yang ada di Iran pada masa ini yang disebut sebagai Wilayatul Faqih, ya, di mana Ali Khamenei adalah menjadi pemerintah utama, disebut sebagai supreme leader yang menguasai banyak jabatan-jabatan penting, ya, yang saya sebutkan di sini, iaitu antaranya pertama ialah ketenteraan, yang kedua ialah undang-undang, dan yang ketiga disebut sebagai Expediency Council yang menentukan banyak perkara-perkara yang sebenarnya menyekat pergerakan presiden, ya, dan juga kabinet dalam konteks pentadbiran dalam negara Iran. Ya, ini dia yang saya sebutkan tadi, ya, mereka mempunyai kekuasaan yang di luar batasan, dan di bawah presiden ini ada dua organisasi yang penting, ya, iaitu dipanggil IRCGP, IRGC, ya, Iran's Revolutionary Guard Corps, iaitu tentera elit Iran, dan juga disebut sebagai Setat, ya, yang kedua. Jadi ini dia IRCG yang disebut juga sebagai Sepah, yang bukan sahaja menguasai dari segi ketenteraan dan juga keselamatan, tetapi menguasai banyak dari segi ekonomi. Ini juga merupakan salah satu sebab mengapa rakyat
menentang kerajaan yang ada. Ya, mereka memiliki kekuasaan sehingga memiliki harta sehingga 95 bilion ya US dollar, dan banyak syarikat-syarikat yang mereka miliki seperti yang digambarkan dalam slide itu ya. Ini dia Presiden Iran, dilantik setiap 2 tahun. Pada tahun ini Rouhani akan cuba untuk mendapatkan tempat dan dipilih semula dalam pilihan raya yang akan diadakan pada tahun ini. Ya, kita akan tengok nanti. Ini 2 orang lagi bekas presiden yang juga terkenal. Kalau kita tengok dari segi yang tadi ya, dari segi pakaian ini, ya ini kalau kita tengok apabila orang-orang Iran, kalau secara tengok mereka memakai serban berwarna putih, maknanya mereka bukan daripada keturunan Ahlul Bait ataupun daripada keturunan Nabi SAW. Ya, dan Khatami yang saya tunjuk gambar di sini memakai serban hitam adalah merupakan keturunan daripada Nabi dan juga Sayyidina Ali yang ditekankan. Sebab itu dia ada keturunan disebut sebagai Said. Ya. Apa yang berlaku ialah masyarakat Iran menghadapi tekanan ekonomi yang sangat kuat sejak daripada tahun 79 sehinggalah pada bulan Jun 2018. Kita boleh bayangkan bagaimana ekonomi Iran berkembang dengan maju dalam tempoh yang sangat singkat daripada tahun 2015 sehinggalah tahun 2017 ya, apabila Trump membatalkan semua tekanan dan meneruskan semula tekanan ekonomi yang dilakukan yang telah pun dilonggarkan pada tahun 2015 ya. Sejak kita tengok dia dapat wang sehingga 100 bilion US dollar dikembalikan semula ya, sehingga Rouhani pergi ke Eropah untuk membeli pesawat ya 100 jumlahnya ya, dan hasilnya adalah merupakan di antara negara yang ke-16 terkaya di dunia ya, mengeluarkan minyak sehingga 4 juta ton satu hari ya. Di Malaysia ini hanya mengeluarkan minyak sebanyak 500,000 tong sahaja, iaitu setengah juta tong saja sehari. Tetapi di Iran mereka boleh mengeluarkan minyak yang menghasilkan minyak 4 juta tong sehari. Begitu juga dengan apa yang pernah dilakukan oleh Saudi Arabia pada suatu masa dulu. Ya. Jadi persoalan yang saya sebut tadi, mengapa rakyat marah? Yang pertama ialah kerana kerajaan Iran mengutamakan bantuan luar. Dia banyak beri bantuan kepada Syria, kepada Hizbullah sampai 1 bilion satu tahun. Dia beri bantuan kepada Iraq ya, dan juga memberi bantuan kepada Palestin ya pada satu masa. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah berlakunya korupsi. Ya, kita akan tengok nanti beberapa isu di mana ada orang yang rapat dengan pentadbiran kerajaan yang terlibat dengan salah guna kuasa dan salah guna wang. Ya, rakyat menghadapi tekanan hidup yang sangat teruk sampailah hari ini apabila harga barang makanan naik, tidak wujudnya pekerjaan dan ekonomi menjadi lemah semula ya selepas daripada 2015. Begitu juga dengan perkara yang berkait dengan hal hak asasi manusia, di mana mereka tidak mendapat kebebasan untuk menyatakan pendapat, sistem politik yang tertutup dan masyarakat juga yang tertutup, mereka tidak dibenarkan berhubung dengan orang luar, kedudukan mereka sentiasa dipantau oleh negara dan seterusnya. Jadi antara isu yang besar juga ialah kerana masalah ekonomi saya sebut tadi ya, di mana sehingga berlakunya inflasi yang sangat banyak. Sampai sekarang ni tahun 2020 dikatakan inflasi mencapai angka lebih daripada 50% ya. Kilang-kilang ditutup, industri kereta juga menurun dan banyaknya pekerja yang diberhentikan bekerja. Antaranya ialah kerana kesan daripada tekanan ekonomi yang dilakukan oleh Donald Trump ya. Ini contoh korupsi yang yang ada. Sesedari boleh tengok ya, antara pemimpin politik yang banyak melakukan korupsi ialah Ahmadinejad ya. Walaupun mungkin sebahagian daripada kita melihat Ahmadinejad sebagai seorang tokoh yang kuat menentang Amerika, tetapi dilaporkan memang Ahmadinejad banyak terlibat
secara langsung ataupun secara tidak langsung Ahmadinejad terlibat dengan salah guna kuasa seperti yang dilakukan oleh Larijani, saya sebut kat sini, ya, dan juga Menteri Kesihatan, seorang wanita juga menggunakan melarikan wang sebanyak 600 juta ya daripada 2.5 bilion US bajet yang ada, dan Ahmadinejad juga dikatakan menyalahguna kuasa sebanyak 2 bilion US dollar. Jadi apa yang mereka hendak, ini dia, ya, mereka hendak supaya para ulama mendengar pandangan mereka, ya, adanya bersifat inklusif dan keterbukaan, dan supaya pihak pemimpin di Turki tidak menunjukkan anti barat. Kenapa? Kerana jika sekiranya mereka terus menerus menunjukkan anti barat ini akan menimbulkan pelbagai masalah. Ya, rakyat Iran tidak boleh pergi ke Eropah dengan mudah. Mereka terpaksa mengambil visa dan terpaksa menunggu beberapa lama. Mereka tidak bebas untuk menjalankan aktiviti perdagangan dan seterusnya. Jadi kesimpulan kepada isu Iran ini, ya, kalau boleh saya simpulkan, itu dia 1, ya, 2, 3, 4 dan juga 5 yang menjadi sebab mengapa Iran tidak dapat berkembang menjadi sebuah negara yang maju, ya, dalam pelbagai aspek. Pemain yang kedua ialah Amerika Syarikat, ya. Amerika Syarikat ini mereka terlibat secara langsung, ya, dalam konteks pertembungan di Timur Tengah. Kalau saya tengok di situ, ya, terdapat lebih daripada 1 dozen pengkalan tentera udara yang merah-merah itu, dan 8 pengkalan tentera laut Amerika yang sengaja diletakkan di merata tempat dengan tujuan untuk menjamin hegemoni Amerika Syarikat di Timur Tengah. Hegemoni Amerika di Timur Tengah ini mempunyai kaitan yang sangat rapat, saudara dan saudari, dengan apa yang disebut sebagai peperangan dingin yang berlaku di antara Amerika dan juga Rusia. Walaupun peperangan dingin itu berlaku di antara Amerika dengan Rusia, tetapi dia tidak berlaku di Washington dan juga tidak berlaku di Moskow, tetapi ia berlaku, medan tempurnya ialah di Timur Tengah, ya. Sehingga banyak peperangan berlaku di sini. Sebelum daripada ini berlaku di Afghanistan seperti kita tahu, ya, kemudian selepas itu berlaku di antara Iraq dengan Kuwait beberapa kali, sehingga 3 kali. Kemudian berlakunya serangan terhadap Iraq pada tahun 2003 secara berterusan. Kemudian berlakunya peperangan di Syria juga melibatkan pertembungan di antara 2 kuasa besar, ya, dan juga pertembungan yang berlaku di Lebanon, dan Israel menjadi tempat utama Amerika mempertahankan kekuasaannya, ya, demi untuk kelangsungan kedudukan strategiknya, lalu dia berhasrat untuk mengawal segala-galanya. Dan kemalangan juga yang berlaku, satu tragedi yang berlaku dalam konteks pertembungan di antara 2 negara ini ialah apabila sebahagian daripada negara di Timur Tengah menyokong Rusia, ya, sebagai contohnya satu masa dulu Iraq, ya, Syria, dan juga Mesir, dan sebahagian yang lain, ya, seperti Emirat ada di sini, seperti Kuwait, ya, dan juga Saudi Arabia terutamanya, ya, semua negara-negara ini yang menjalankan sistem monarki, mereka adalah merupakan rakan kongsi yang sangat baik kepada Amerika. Ini jadi problem yang sangat besar. Ini saya sebut contoh, saya ambil contoh bagaimana tentera Amerika berada di merata tempat, ya. Seterusnya ini antara pemain utama yang saya sebut tadi. Obama dilihat sebagai seorang pemimpin yang baik tetapi gagal, dan Trump tidak disukai oleh semua orang kecuali oleh kerajaan Saudi yang ada pada masa ini semata-mata. Jadi isu yang selalu dikaitkan dengan Amerika ini ialah kota Jerusalem, ya. Ini saya tunjukkan ini kenapa? Kerana semasa pemerintahan Trump lah, ya, pada tahun 2017 Trump telah mengisytiharkan beberapa tindakan yang sebenarnya boleh membawa kepada peperangan yang berterusan di Timur Tengah, ya. Seperti yang kita tahu, Trump telah berjanji untuk memindahkan ibu negara Tel Aviv ke Jerusalem. Satu, yang kedua memindahkan pejabat kedutaan Amerika daripada Tel Aviv juga di Jerusalem, akhirnya membawa kepada pergaduhan yang berterusan, ya,
rakyat di Palestin juga tidak bersetuju dan mengambil tindakan yang lebih agresif, dan dunia Islam juga menolak, ya. Bukan saja dunia Islam menolak, tetapi dunia Barat juga menolak apa yang dilakukan oleh Trump. Kerana apa? Kerana mereka takut nanti akhirnya apa yang mereka sifatkan sebagai pengganas daripada Al-Qaeda ataupun ISIS ataupun pengganas yang mereka cap sebagai pengganas daripada Palestin akan melakukan tindakan pembunuhan beramai-ramai, apa yang disebut sebagai pembunuh berani mati. Mereka akan merosakkan bangunan, mereka akan menyebabkan kematian rakyat di seluruh dunia, terutamanya di Eropah, yang kesannya akan menyebabkan kelemahan dari segi ekonomi, dan harga minyak akan naik dan mereka akan semuanya merasa tidak selesa. Inilah tokoh, ya, wanita itu, iaitu ini Miriam namanya, dan suaminya. Kedua-dua mereka ini adalah pemilik kepada syarikat judi yang terbesar di Las Vegas, ya, dan mereka juga memiliki bangunan, ya, di seluruh dunia, ya, kecuali di Malaysia. Ya, di Singapura, kalau saudara dan saya pergi ke Singapura, kita akan dapati ada tempat yang disebut sebagai Marina Boulevard itu, tempat di mana adanya kapal yang besar yang digantung di atas bangunan yang tinggi, ya, dan bangunan itu adalah milik kepada Miriam yang saya tunjukkan gambar. Jadi kesimpulannya dari segi Trump ni, kita boleh sebut bahawa Donald Trump ini dianggap sebagai seorang pemimpin yang paling tidak memiliki maklumat, ya, tentang pejabat yang dia duduk, ya, seorang yang sangat tidak boleh diharap dalam konteks sekarang ni pun, ya, dalam isu corona ni pun kita dapati bagaimana Trump dianggap sebagai seorang pemimpin yang sangat tidak sihat, sangat gila. Kerana apa? Sentiasa menyalahkan orang lain dan membiarkan sahaja rakyatnya dijangkiti oleh corona sekarang ni sampai jumlahnya lebih daripada 1 juta, ya. Dia dianggap sebagai seorang pemimpin yang self-destructive dan so brazen, ya. Itu saya ambil maklumat itu daripada magazine The Atlantic. Saudara saya sekalian, pemain yang ketiga ialah ISIS dan juga Syria, ya. Ini juga satu perkara yang ISIS di Syria, ya, iaitu kalau saudara tengok, ya, dalam konteks apa yang ada pada masa ini, kita dapati inilah yang berlaku apabila ISIS bangkit, ya. ISIS ini mengikut satu pandangan adalah merupakan sekelompok tentera yang telah dididik, yang telah diberikan tarbiyah pendidikan oleh tentera Amerika, ya, di sempadan di antara Jordan dengan Iraq, dan selepas daripada itu mereka dilepaskan, ya, dan melakukan kekacauan bukan sahaja di Iraq tetapi juga di Syria, ya. Walaupun isu ini telah selesai, tetapi masih ramai lagi pengikut ISIS di merata, ya, di merata dunia, termasuk di Malaysia lebih kurang dalam 500 orang telah ditangkap, ya. Ini maklumat yang saya dapat daripada CNN menunjukkan bagaimana John McCain, iaitu Setiausaha Amerika pada masa itu, mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pimpinan ISIS, iaitu Al-Baghdadi, ya. Kalau saya tengok gambar ini sangat jelas, ya. Okay. Kesan daripada krisis di Syria ini menyebabkan satunya ialah apa yang disebut sebagai isu pelarian, ya. Sehingga ini maklumat yang lama, tetapi maklumat yang baru menunjukkan pelarian Syria di Turki telah bertambah sehingga lebih daripada 3 juta. Sekarang ini masih lagi berlakunya peperangan di Idlib, ya, di kota Idlib, yang melibatkan 800,000 pelarian di Syria yang sedang menunggu untuk keluar daripada Syria. Mungkin mereka akan lari ke Turki, maka jumlahnya akan bertambah di Turki. Di Lebanon jumlahnya telah melebihi 1 juta, 1,5 sekarang ini. Mereka juga telah lari ke Iraq sebahagian daripadanya, dan mereka juga telah lari ke Jordan yang jumlahnya juga telah mencapai angka 1 juta. Pemain yang ketiga, ya, pemain yang keempat saudara sekalian ialah Saudi, ya. Ini dia secara ringkas, ya, nak cerita tentang keluarga Saudi ini memerlukan satu ceramah yang lain, kerana ceritanya panjang, kisahnya sangat kompleks, dan dia melibatkan kepentingan British dan juga kuasa-kuasa besar yang ada
pada masa itu. Secara ringkasnya saya boleh sebut ya, iaitu peluang untuk menjadi raja dalam konteks di Saudi adalah sangat tipis ya. Kenapa? Kerana di kalangan keluarga Saud ini mereka ada 15,000 ahli keluarga, sebab mereka ini kebiasaan pemimpin Saudi ini mereka berkahwin dengan jumlah yang ramai, 4 orang isteri, dan mereka melahirkan anak yang ramai. Dalam 15,000 ahli keluarga sekarang yang aktif ya dalam pelbagai bidang di Saudi adalah sebanyak 2,000. Maknanya 2,000 ini masing-masing menganggap bahawa mereka layak untuk menjadi Raja Saudi apabila sampai masanya. Apa yang berlaku? Sebagai contohnya, susahnya mereka nak jadi raja. Prosesnya seperti yang berlaku sekarang ini, iaitu King Salman yang dilantik menjadi Raja Saudi pada tahun 2015. Ya, apa yang berlaku ialah dia menjadi Gubernur di Riyadh daripada tahun 63 sampailah tahun 2011. Menjadi kebiasaan kepada masyarakat kepimpinan keluarga Saudi, ya, apabila seorang raja dilantik, sebagai contohnya apabila Salman dilantik, maka Salman hendaklah melantik anak saudaranya, ya, saudara kepada saudaranya, ya, iaitu anak saudara. Sepatutnya Raja Salman sama ada melantik saudaranya, saudara Salman menjadi raja muda, ya, ataupun anak saudaranya menjadi raja muda. Apa yang dilakukan oleh Raja Salman ini, ya, pada tahun 2017 Salman telah melantik anaknya sendiri. Ini menyebabkan rakyat kepimpinan Saudi tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh Raja Salman ini, yang menyebabkan timbul pelbagai kecelaruan, ya. Pada masa ini lebih daripada 200 orang keluarga di Raja Saudi ditangkap dan mereka hanya dilepaskan jika sekiranya mereka sanggup untuk membayar wang tebusan. Ada yang bayar 2 bilion, ada yang bayar 3 bilion dan seterusnya. Jadi saudara saya sekalian, daripada apa yang saya bentangkan tadi, kita masuk kepada tajuk yang keempat, iaitu selain daripada Iran, selain daripada Syria, selain daripada Saudi, medan tempur yang penting untuk kita lihat pada masa ini ialah Iraq, ya. Kerana mengapa penting? Kerana di Iraq ini adalah menjadi medan tempur di antara Iran, ya, satu. Yang kedua ialah Amerika Syarikat, sama ada secara langsung Amerika Syarikat ini ataupun melalui Saudi, Rusia dan juga Perancis. Jadi secara ringkas ini dia demografi masyarakat di Iraq. Kalau saya tengok, dia Kurdi tinggal di utara, mereka ini adalah Sunni, mazhabnya Syafi'i. Yang keduanya ialah di selatannya ialah Arab Syiah di sini, ya, dan di sebelah sempadannya ialah Arab Sunni. Jadi Arab Syiah, Arab Sunni dan juga Arab Kurdi, ya. Kurdi bukannya Arab, ya. Jadi keseluruhannya saya boleh sebutkan bahawa lebih daripada 70% penduduk di Iraq, mereka ini adalah Arab tetapi Syiah, ya. Mereka Arab tetapi Syiah. Yang selebihnya, ya, lagi kira-kira 10% mereka ini adalah Kurdi dan Sunni, ya. Dan yang lebih lagi, ada lebih kurang 20% lagi, sebagian besar daripada mereka ini adalah Arab dan Sunni. Jadi di Iraq dia ada orang Arab yang Sunni, dia ada orang Arab yang Syiah, dan ada orang Kurdi yang Sunni. Jadi sebelum daripada datangnya Amerika, ya, sepanjang pemerintahan sebagai contohnya pemerintahan Saddam Hussein, apa yang berlaku ialah Saddam Hussein telah berjaya, ya, meleraikan isu Syiah Sunni di kalangan orang-orang Arab, sehingga isu Syiah dan Sunni ini tidak berlaku sepanjang pemerintahan Saddam Hussein, sehinggalah Saddam Hussein, ya, dijatuhkan pada tahun 2003. Dan apabila Amerika gagal untuk menguasai kilang-kilang minyak, ya, tempat-tempat minyak di Iraq ini, lalu pihak Amerika menimbulkan satu isu yang baru, iaitu isu pertembungan di antara Syiah dan Sunni. Ini dia kedudukan Iraq. Kalau saudara dan saudari boleh tengok, ya, merupakan pembekal minyak yang keempat, ya, di dunia, kedua di dunia, ya, dan ini adalah merupakan negara Arab yang kedua besar selepas daripada Saudi, tetapi lebih cenderung kepada Rusia, ya, dan banyak menyerahkan
kawasan untuk menggali minyak kepada Rusia sehingga pihak Amerika merasa tidak senang. Ya. Jadi peperangan yang berlaku di konteks dalam konteks kecelaruan yang berlaku dalam konteks dunia ini ya membawa kepada dua kesan yang sangat besar yang saya boleh lihat. Yang pertamanya ialah Amerika dianggap sebagai penjajah untuk kesekian kalinya. Dia mengatakan bahawa dia nak jadi polis dunia, dia menggunakan ketenteraan untuk menguasai kawasan Timur Tengah dan juga kawasan-kawasan lain, menyediakan pangkalan tentera, memaksa semua orang ikut dia, ya, seperti yang disebut oleh Bush, if you are not with us, you are against us. Ya, itu yang disebut oleh Bush, dan yang disebut oleh Trump sekarang ni, ya, moto yang digunakan ialah American First, ya. Dan dia cuba untuk membentuk empire global bukan sahaja secara politik tetapi juga dari segi ekonomi. Tetapi ternyata pada masa ini pihak China telah berjaya menguasai dan membentuk suatu empire ekonomi global, ya, sehingga duit China sebagai contohnya bukan sahaja duit dolar, boleh digunakan di merata tempat, ya, termasuk juga di Eropah. Dan kesan yang positif juga kita boleh sebut, ya, apabila berlakunya ketidakstabilan peperangan, siri peperangan yang berlaku di Timur Tengah kepada politik dunia ialah wujudnya sistem dunia yang baru. Yang pertamanya ialah adanya NGO yang disebut sebagai gerakan keamanan, ya, peace movement, yang menjadi tekanan. Pada masa dahulu, secara sekalian, di Eropah, termasuk juga di Timur Tengah, termasuk juga di negara kita, di kawasan Asia Tenggara ini, kita dapati selalunya sistem dunia itu, sistem pentadbiran, dia dikuasai sama ada oleh pihak politik kerajaan ataupun politik pembangkang. Ya. Tetapi selepas daripada siri peperangan yang banyak ini, khususnya selepas daripada tahun 2000, 2004 yang saya sebut tadi, ya, ada timbul gerakan yang baru yang disebutkan the third force. Ya. Gerakan yang baru di mana gerakan keamanan ini memainkan peranan yang sangat penting. Kesan yang kedua ialah sekarang ini banyak kuasa-kuasa besar tidak lagi bersama dengan Amerika. Ya, sebagai contohnya Jerman sentiasa mempertikaikan apa yang dilakukan oleh Amerika. Ya, China, ya, dan juga Rusia memang menjadi musuh yang sekian lama, tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh mereka dalam banyak isu. Dan sistem yang baru yang wujud di Timur Tengah juga, kesan daripada peperangan ini ialah apabila isu Israel mula dikembangkan dan mula menjadi perhatian dunia. Kerana apa? Kerana tindakan yang dilakukan oleh Trump yang saya sebut tadi, dan petrol sekali lagi digunakan oleh kuasa-kuasa besar untuk menguasai dunia dengan pelbagai cara. Jadi yang terkini, saudara dan saudara sekalian, ya, ini dia beberapa isu panas, ya, yang berlaku sekarang ini, yang saya rasa kita sebagai umat Islam, ya, kita sebagai para pengkaji, walaupun sebagian besar daripada saudara dan saudara sekalian mungkin pensyarah dalam bidang perubatan mungkin, ya, ataupun yang mengajar kursus yang berkait dengan farmasi, ya, ataupun bidang-bidang yang lain, ya, tetapi sebenarnya isu-isu ini perlu kita faham untuk membolehkan kita sekurang-kurangnya bersedia untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Ini cerita saya sediakan ini sebelum daripada berlakunya corona, ya. Bila corona itu banyak norma-norma baru yang mungkin kita berbincang dalam pertemuan yang akan datang. Jadi antara isu yang penting sekarang ni ialah Saudi menyerang Yaman pada tahun 2015. Timbul persoalan, ya, mengapa Saudi menyerang Yaman? Siapakah di belakang, ya, serangan itu? Isu yang ditimbulkan oleh Saudi mengapa menyerang Yaman, katanya ialah kerana pemberontak Houthi, ya, telah cuba dan berjaya untuk menguasai sebahagian daripada Yaman. Seperti yang kita tahu di Yaman, ya, ada dua mazhab yang besar. Satu ialah mazhab Sunnah wal Jamaah. Mereka ini adalah orang Sunni, sebagian besar daripadanya. Yaman ini adalah kelompok yang paling awal yang sampai ke alam Melayu, ya, sebelum daripada kedatangan Islam ini. Dan selepas kedatangan Islam, ya, Sharifah, Syed, Syekh dan sebagainya, boleh kata majoriti daripada Yaman. Sama ada secara langsung daripada Yaman ataupun mereka datang Yaman melalui India, mereka datang ke alam, ya, ke alam. Jadi isu yang timbul di Yaman ini ialah kalau saudara masih ingat, di Yaman antara tempat berlakunya
ya, antara tempat berlakunya Arab Spring. Ya. Pada masa itu Abdul Hadi, Arab Spring telah dijatuhkan, ya, semasa berlakunya Arab Spring 2012 dan 2013. Abdul Hadi yang pada masa itu menjadi pemerintah telah dijatuhkan oleh pemimpin-pemimpin gerakan Islam, ya, yang disebut sebagai Harakat Islah di Yaman pada masa itu. Jadi oleh kerana Saudi melihat ini akan membahayakan kepada kedudukan Saudi, maka apa yang Saudi lakukan ialah Saudi memberikan bantuan kepada pemerintah Yaman yang ada pada masa itu dan memberikan senjata, ya, kepada pemberontak-pemberontak yang lain yang bukan daripada kumpulan Harakat Islah yang terdapat di Yaman. Antara kelompok yang dikatakan mendapat diseludup keluar daripada penduduk Sunni ini ialah didapati oleh orang-orang Houthi, ya, iaitu kelompok Syiah yang saya sebutkan tadi. Ya, Yaman ini dulu ada utara dan selatan, kemudian digabungkan dan keseluruhan penduduk Yaman lebih kurang dalam 26 juta dan 30 hingga 40% penduduk Yaman adalah merupakan orang-orang Syiah yang saya sebutkan tadi. Jadi apa yang berlaku ialah Yaman menjadi medan tempur apabila orang-orang Syiah mula bangkit, ya, dan cuba untuk menguasai pemerintah di Yaman pada masa itu yang sedang bergolak. Jadi akhirnya mereka masuk dan berjaya menguasai sebahagian besar daripada negara Yaman. Jadi apa yang dilakukan ialah Saudi sebelum pada masa ini kita dapati Muhammad bin Salman, ya, yang digelar sebagai MBS, telah pun berbincang dengan Presiden Trump bagaimana cara yang paling baik untuk menyelamatkan Yaman kononnya daripada penguasaan orang Syiah. Caranya ialah dengan cara, ya, terus menyerang Yaman. Jadi dalam tempoh itu Saudi telah berjanji untuk membeli senjata daripada Amerika Syarikat, jumlahnya lebih kurang dalam 430 bilion US dollar dan sebanyak 60 bilion telah dibayar. Jadi apa yang berlaku di Yaman, saudara sekalian, peperangan ini adalah merupakan sekali lagi peperangan proksi. Apabila penguasa Houthi, ya, telah cuba diserang oleh Saudi, maka mereka mendapat bantuan, ya, mengikut maklumatnya daripada Iran, dan Iran membantu mereka secara tidak langsung. Saudi pula mendapat bantuan daripada negara-negara lain untuk menyerang Yaman. Timbul persoalan, apakah pentingnya Yaman? Ya, kalau sesedari tengok dalam peta dunia, ya, kita dapati terdapat 4 buah selat yang menjadi laluan utama kepada semua kapal-kapal yang nak berniaga, ya, khususnya untuk bawa minyak. Sebab minyak ini tidak boleh, ya, disalurkan melalui guna kapal terbang. Dia nak kena guna kapal. Kalau sesedari tengok, ya, dalam akhbar ataupun dalam berita minggu lepas, ya, sebagai contohnya pihak Saudi telah membawa 400 juta tong minyak nak bawa ke Amerika melalui kapal. Tetapi Amerika kata, we don't want that particular crude oil anymore, sebab harga minyak yang ada di Amerika telah jatuh, ya, sehingga minus 10 US dollar. Jadi apa yang berlaku saya sebut tadi, ada 4 buah selat yang penting. Selat yang paling penting yang terdapat di dunia ni, yang paling penting ialah selat terusan Suez. Itu yang paling penting. Terusan Suez terdapat di Timur Tengah. Yang keduanya ialah Teluk Parsi, ya, Selat Hormuz. Ya, itu juga terdapat di Timur Tengah. Yang ketiganya ialah Selat Mandib disebut, yang terletak di Aden, iaitu bersempadan di antara Yaman, ya, dengan negara-negara di Afrika. Maka dengan sebab itulah katanya Saudi nak kawal kawasan ini, nak pastikan supaya kawasan ini selamat kononnya untuk laluan mereka, maka mereka terpaksa menyerang Yaman. Begitu juga isu yang kedua yang berlaku ialah dikatakan Iran menembak beberapa buah kapal Amerika Syarikat yang membawa kepada pertembungan di antara dua kuasa ini, dan yang ketiga Britain telah berjaya menyekat kapal Iran, ya, pada tahun lepas daripada melalui Selat Gibraltar, ya, yang menghubungkan di antara Eropah dengan Afrika Utara, ya, menyekat kapal minyak Iran yang cuba sebenarnya untuk masuk dan memberikan bantuan kepada Syria, ya. Itu
tomahan yang dilakukan, dan Iran telah juga dituduh mengebom paip minyak yang terdapat di Saudi yang ditembak daripada Yaman. Ini adalah merupakan beberapa isu panas yang sedang bergolak dalam konteks Timur Tengah. Satu lagi perkara yang penting juga, maklumat yang suka saya nak kongsi, ada 5 slide lagi, 4 slide lagi, iaitu tindakan ganas yang dilakukan oleh Amerika terhadap seorang pemimpin utama Iran, iaitu Qasim Soleimani. Peristiwa ini, saudara sekalian, berlaku terhadap Qasim Soleimani pada 3 hari bulan Januari tahun ini, pada awal tahun. Siapa dia Qasim Soleimani? Itu dia. Beliau telah dilantik sebagai saya sebut tadi IRGC Group, dan ia pada tahun 1998 dilantik sebagai pemimpin utama kepada Al-Quds Force. Al-Quds Force ini adalah suatu kelompok tentera yang mengandungi 125,000 orang. Tugasnya satu saja, iaitu untuk memastikan supaya kuasa Amerika dapat dikurangkan di Timur Tengah, satu, dan yang keduanya ialah untuk melemahkan Israel yang daripada Amerika Syarikat. Jadi ini dia Qasim Soleimani